Online Mart. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita teruskan program bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA International. Apa khabar Tuan Haji pada malam ini? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan yang menyaksikan live soal jawab herba dan perawatan, anda tanya, Pak Haji jawab. Ini masya-Allah, alhamdulillah. Kepada teman-teman kita daripada seluruh Malaysia dan Indonesia dan seluruh dunia yang menyaksikan live ini, mari kita mulakan program Anda Tanya, Pak Haji Jawab. Untuk soalan yang pertama Tuan Haji, ya silakan. Daripada Pekanbaru Indonesia, Mary bertanya, pernah caesar untuk melahirkan anak pertama. Selepas melahirkan anak kedua, perut sakit, pinggang kanan rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk. Apa herba yang sesuai, Tuan Haji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ini sekali lagi bersama dengan soal jawab bersama Pak Haji. Terima kasih pada saudara Rahaizan yang menemani Pak Haji pada malam ini, yang insya-Allah ya, mudah-mudahan pertanyaan sebanyak mungkin dapat kita jawab, insya-Allah. Terima kasih pada Ibu Mary yang bertanya tentang caesar ya, orang yang operasi ataupun operation ketika melahirkan anak sampai anak yang kedua dah mula nampak ada kesan-kesan dan sebagainya. Baik. Apabila saja kita buat operation, tubuh badan kita ini kalau sudah kita melubanginya daripada jalannya yang tidak ada, misalnya di bahagian kulit kita ini, maka gejala yang pertama yang akan berlaku ialah masalah angin. Kalau ada operation saja, dia akan mencetuskan masalah angin. Jadi oleh sebab itu, maka bila seseorang ibu itu melahirkan anak secara operasi, maka kesan daripada operasi itu dia akan beri kesan angin. Itu yang pertama. Yang kedua ialah obat yang diberikan, ya, obat yang diberikan di tulang belakang itu, ya, yang dibuat injection itu memberi kesan juga. Kesan. Jadi di sini mungkin sedikitlah Pak Haji memberikan sedikit masukan-masukan yang baru ya. Misalnya kita yang membuat operasi tersebut yang menggunakan ubat ya, ubat bius yang dimasukkan itu, memang kalau kita betul-betul perhati, dia ada sikit kesan sampingan. Antaranya dia mewujudkan perasaan yang tak gembira, halusinasi dan sebagainya. Apatah lagi ya, sekiranya kita mengambil omega 3 squalene, ya, omega 3 squalene, ataupun kita ambil daripada sumber hati ikan hiu, kita ambil. Jadi oleh sebab itu ibu-ibu ya, cuba perhati ya, kalau yang operasi, kalau ambil omega 3 squalene, apa yang akan berlaku? Kadang-kadang ada sikit gangguan perasaan. Itu memang kesan daripada operasi tersebut. Jadi bagaimana cara kita nak menghilangkannya? Ingat ya, kalau ada operasi saja, dua hal jangan kita lupa, iaitu probumin dan juga VCO. Probumin dan VCO. Diikuti lagi dengan produk-produk kita yang lain seperti madu lebah ya, dan seperti mana yang Pak disebut ialah untuk menghilangkan luka di dalam tubuh badan kita itu, jangan lupa kita gunakan pegaga. Ya, pegaga itu sangat-sangat penting ya bagi orang yang ada permasalahan tersebut. Yang kedua, kita kena hilangkan kesan injection di tulang belakang tersebut. Macam mana cara nak hilang? Anti-rax, keluarkan. Kalau tidak, kesakitannya akan terus berpanjangan, termasuk di pinggang, termasuk di tulang belakang, dia akan memberikan kesan. Ini baru anak yang kedua. Bagaimana kalau anak yang kelima, yang keenam,
Makin lama semakin lemah tubuh badan fizik kita. Jadi itulah yang Pak Haji nak sarankan, kalau boleh ambil herba yang bersifat yang boleh memanaskan, kopi radik Kacik Fatimah, black radik, itu memang bagus sekali. Yang ambil sebagai salah satu daripada pengamalannya. Spirulina dan juga gamat boleh digunakan. Kalau di Indonesia ada si kekembar, yang mana ini adalah gamat emasnya yang kita gunakan. Itu sangat juga bagus kita gunakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Haji atas jawapan. Semoga Ibu Mary dari Pekanbaru berpuas hati dengan jawapan daripada yang berbahagia Tuan Haji. Untuk soalan kedua Tuan Haji daripada Pak Adi Suprapto daripada Depok, Indonesia. Pertanyaan beliau, ada pasien yang merasakan gangguan hyperthyroid sejak 3 bulan yang lalu. Keluhan cepat capek, jantung berdebar kencang, gampang berkeringat, denyut di atas 100, tangan dan lutut bergetar, insomnia dan berat badan turun padahal nafsu makan tidak hilang. Betul. Sekarang minum obat generik. Mohon solusinya Tuan Haji. Orang yang ada masalah hyperthyroid ni makannya banyak tapi tak gemuk-gemuk ya. Jadi kita jangan hairan ya kalau kita tengok dia makan tapi tubuh badannya tak gemuk juga, tidak obes. Sebab apa? Dia hyper ni maksudnya dia mengalami satu proses di mana metabolismenya itu kuat ya, yang over, yang mana dia menyebabkan memang kalau kita tengok jantungnya dia akan kuat duduk sebagainya. Jadi oleh sebab itu kalau kita tengok orang yang ada masalah hyperthyroid ini, kalau dia hulurkan tangannya begitu kita akan tengok dia agak bergetar begitu. Bergetar. Sebab apa dia getar itu? Sebab jantung dia kuat. Itu ada permasalahan bagi orang yang ada hyperthyroid. Dan dia memang betul dia susah tidur waktu malam ya, dia rasa panas. Kadang-kadang matanya terkeluar sedikit. Itu adalah masalah hyperthyroid dan dia sebenarnya ada tekanan fikiran. Ya, jadi kita mesti faham. Antara yang kita boleh guna ialah pendingin ya. Kita memang ada kapsul pendingin di Indonesia pun ada, boleh hubungi dengan Pak Asrul. Kemudian yang selalu kita berikan ialah VCO ya. Kemudian kita bagi syak katilak. Itu di antara yang kita berikan untuk hyperthyroid. Jadi Pak Ji ulangi sekali lagi, boleh gunakan VCO, syak katilak, boleh gunakan pendingin. Pendingin itu seperti mana yang Pak Ji sebut, dia daripada seaweed, rumput laut yang kita gunakan, insya-Allah. Itulah di antaranya ya yang kita gunakan. Ya, terima kasih Tuan Haji atas jawapannya. Dan seterusnya, sebelum kita teruskan, mohon pada teman-teman yang menyaksikan live ini, kita like dan tuan-tuan boleh komen di dalam ruangan komen, serta jangan lupa yang paling penting adalah share video ni bersama dengan teman-teman lain supaya boleh ikuti live ini, insya-Allah. Seterusnya Tuan Haji, kita melayani pertanyaan daripada leader kita daripada Permatang Siantar, PJS Pak Mawardi. Bertanyakan, apa herba untuk dikonsumsi setelah terjadi keguguran? Ya. Terima kasih Pak Mawadi. Alhamdulillah, apa khabar teman-teman kita di Siantar ya. Jadi insya-Allah bagi mereka yang gugur, kita merawat sama seperti orang bersalin. Ya, kita ada set bersalin ya, set bersalin, di dalamnya ada produk-produk yang khusus untuk orang bersalin. Tetapi kalau kita yang tidak ada, seperti mana yang Pak Haji sebutkan, bahawa yang pertama jangan kurang nutrisi dia. Nutrisi mesti gunakan kelor, kapsul ya kalau di Indonesia. Yang kedua, kita jangan tinggal gamat. Ya, gamat itu kita tulis si kekembar, yang ni ada juga dijual dekat sana, Pak Haji lihat. Itu adalah antara herba yang paling penting. Di samping itu spirulina. Ya, spirulina. Jadi sebab apa ya? Sebab spirulina ini dia nak gantikan darah yang banyak yang keluar. Darah itu keluar banyak, maka kita perlu ganti semula. Pergantian darah itu dengan spirulina. Yang kedua, orang selepas bersalin dia memang susah nak buang air besar. Apatah lagi kalau diberi pula dengan
pil yang daripada zat besi yang diberikan di rumah sakit membuatkan kotorannya, tinjanya itu keluar hitam-hitam dan memang sembelit. Ini akan lebih tidak sihat ya. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil spirulina, dia bukan hanya dapat menggantikan zat besi, tetapi dia melawaskan lagi pembuangan air besar tersebut. Itu hebatnya dengan cara kita mengambil herba ini. Dan kita boleh ambil juga daripada omega 3 square ya. Jadi itu di antaranya insya-Allah untuk mempercepatkan pemulihan selepas kita bersalin. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Haji. Kita teruskan dengan pertanyaan dari teman kita daripada Perak, Malaysia, Puan Mahanum. Bertanya, apakah makanan yang menyebabkan gastrik dan apakah perawatan untuk kesembuhannya, Tuan Haji? Ya, makanan untuk gastrik ni memang banyak ya. Yang pertama, kalau kita katakan gastrik ni salah satunya adalah kopi. Salah satunya adalah kopi. Jadi oleh sebab itu maka kopi ni ada dua jenis. Satu dia panggil Arabica, satu dia panggil Robusta. Arabica itu dia baunya kuat tetapi dia asid dan sangat tajam, khususnya bagi orang yang ada gastrik. Tetapi Robusta itu yang mild, yang tu ada dalam minuman kopi jambu kita yang warna merah tu. Kalau black radix dia percampuran di antara dua ini. Kadang-kadang orang yang ada gastrik tak boleh ambil black radix. Memang betul dia sesuai dengan mengambil kopi merah. Ya, sebab kopi merah itu menggunakan Robusta, bukannya Arabica. Itu ada di antaranya. Yang kedua, gastrik ini dia boleh datang daripada ketika kita suka menangguh-nangguhkan makan. Kalau kita suka menangguh makan ya, kita kadang-kadang kita kerja sampai makan tu agak sikit lambat. Nah, itu juga boleh mendatangkan gastrik. Yang kedua, yang ketiganya, gastrik boleh juga terjadi kerana air perut ini keluar, gas perut itu keluar kerana kita terlalu sedih. Tersedih ataupun kita terlalu berduka cita. Boleh menyebabkan juga. Itu juga boleh menyebabkan rembesan daripada cairan perut itu. Itu boleh juga menyebabkan gastrik ya. Selain daripada makanan-makanan yang lain yang mempunyai sifat yang menjadi penghakis kepada perut tersebut, insya-Allah. Jadi apakah ubat dia ya? Solusinya apa dia ubat untuk gastrik ni? Gastrik ni yang selalu kita guna herba tujuh angin pun dah sembuh dah dengan izin Allah. Tujuh angin plus dengan kapsul radix pun dah sembuh dah. Tapi sekarang untuk lebih cepat kita guna antirat. Sangat cepat. Dulu kalau kita masih ingat ada satu produk HPA keluar minyak 1000 penawar antidot. Minyak tu pun bagus, masuk ke dalam air yang hangat dan minum. Cepat sembuh itu dengan izin Allah, insya-Allah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji atas jawapan yang masya-Allah ya. Dan kita teruskan dengan persoalan daripada teman-teman kita. Kali ini daripada Padang Sidimpuan, Tuan Haji. Kota Salak yang terkenal di Indonesia ni. Saya dah beberapa kali sampai di Padang Sidimpuan ini. Pertanyaan daripada Yusrah, sudah 4 hari saya tidak bisa tidur malam. Kedua bahu tidak enak, menjalar kedua tangan, kebas dan nyeri. Punggung sering panas. Adakah ada gangguan di jantung? Sudah rutin menggunakan SGH dan WAVE. Nah, ini satu soalan yang istimewa ya, yang mana sudah 4 hari tak dapat tidur pada waktu malam. Ini mesti ada satu gangguan kepada dirinya dan telah pun menggunakan SGH masih lagi tak dapat tidur ya. Baik. Jika berlaku begini ya, kebiasaannya kerana dalam tubuh badan kita suhu itu meningkat. Apa yang menyebabkan suhu ini meningkat? Wallahu a'lam ya, mungkin pemikiran. Mungkin berfikir ya tentang COVID-19 ini, fikir yang menyebabkan suhu badan kita itu semakin tinggi dan kita tak dapat tidur malam. Jadi oleh sebab itu ini adalah satu situasi yang melibatkan fikiran. Jadi
apa yang Pak Haji boleh berikan nasihat kepada kita, ya, nasihat ialah yang pertama sekali, kita tidak boleh ambil isu COVID-19 ini dengan begitu sampai memberatkan tubuh badan kita sehingga menyebabkan kita jadi sakit sebelum sakit. Jadi kita letak beban. Kita kena ada tawakal pada Allah. Walaupun kita lihat di luar sana berlaku permasalahan COVID-19 ini, kita lihat macam-macam lah, ya, dengan keadaan kita pada kena lockdown lagi. Kita harus melihat ini dalam persepsi mata sebagai seorang Muslim. Apa itu, ya? Yang pertama, kita kena bersyukur. Orang panggil syukur yang indah. Kena memiliki keindahan syukur ini. Walau apapun yang berlaku, kita tetap bersyukur. Dan kita tetap kena merasakan bahawa hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita kena merasakan bahawa semua kejadian itu ada kebaikannya, ada hikmahnya di sisi Allah, tapi kita tidak mengetahui. Dan semua ada kebaikan. Kita fikir, ya, kejadian itu semua kebaikan, dan di sinilah kita kena memiliki syukur yang indah. Ada dua, ya, syukur dengan sabar. Sabar yang indah. Sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Sabarlah kamu dengan sabar yang indah. Begitu juga syukur yang indah. Bila kita bersabar, Allah berikan. Kita tidak boleh untuk banyak komentar. Ya, seperti sabarnya Siti Hajar, kita tengok berlari antara Safa dan Marwah, Safa dan Marwah. Kemudian apabila dah berlari, sudah habis semua ikhtiar yang digunakan, kerana Allah nak lihat ikhtiarnya. Maka kali yang ketujuh baru dilihatnya bahawa ada air yang keluar di hujung telapak kaki Nabi Ismail AS. Itu dikata sabar dan syukur yang indah. Jadi Siti Hajar faham, ya, faham bahawa dia tidak ada satu komentar kenapa ya Allah tidak datangkan awal-awal tadi. Tidak. Kerana Allah mahu kita berikhtiar. Ya, Allah nak lihat kita punya ikhtiar. Jadi begitu juga dengan Nabi Musa AS. Allah menyuruh Nabi Musa memukul tongkatnya di laut. Barulah dijadikan jalan. Apakah tidak boleh Allah jadikan jalan sebelum Nabi Musa pukul tongkatnya di laut? Tidak. Allah nak Nabi Musa berikhtiar. Kemudian bahawa Allah akan menjadikan ianya. Kerana apabila kita buat begitu, maka kita akan mendapati situ ada nilai syukur yang indah. Allah itu bersama dengan kita. InsyaAllah. Jadi jangan banyak-banyak fikir sangat. Ya, kalau kita banyak fikir itu, dia binasa diri kita. Kena ada tawakal kepada Allah. Kena ada penyerahan diri pada Allah. Minta doa dengan Allah. Ya, biar Allah berikan kita dengan kesabaran yang indah. Kerana setiap orang itu pasti akan diuji. Kerana ujian itu adalah syarat desainnya dunia ini adalah untuk ujian. Kita kata kita nak jadi orang beriman tapi kita tidak mau diuji. Tak boleh. Tak boleh. Kerana Allah dah jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasti kena ada ujian. Tetapi bagaimana kita menangani ujian tersebut? Kita minta dengan Allah, kuatkanlah tulang belakangku ini untuk menahan beban ujian yang engkau datang kepadaku. Kena macam tu. Ya, kena macam tu. Kena banyak ingat Allah. Bila berlaku kegoncangan pada hidup, ya, sama seperti kita berlaku kegoncangan pada hidup, pasti kita ingat Allah. Macam kita naik pesawat, bila pesawat tergoncang, maka sudah tentu kita ingat Allah. Bila dia perjalanan itu tidak ada kegoncangan, kapal terbang itu tak ada kegoncangan, kita relax saja. Bila digoncang sedikit dengan langgar awannya, dengan air pocketnya, kena jatuh gitu-gitu, baru kita ingat Allah. Allah ingin supaya kita memanggil namanya selalu. Inilah masanya, insya-Allah, ya. Jadi oleh sebab itu, bismillah, sebelum kita waktu malam pergi ambil uduk, ya, ambil uduk.
Kemudian kita buat solat taubat 2 rakaat. Lepas tu kita mohon dengan Allah, ya Allah mudahkanlah tidurku malam ni. InsyaAllah, bismillah. Mudahlah tidur tu nanti. InsyaAllah. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Ya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman kita yang mengikuti live program Anda Tanya Pak Haji Jawab. Tolong share program ini supaya lebih ramai lagi yang akan menonton live ini, insya-Allah. Ya Tuan Haji ya. Ya. Seterusnya Tuan Haji, kita teruskan dengan soalan yang ke-6 pada malam ini. Tri Sugiharti ya, namanya, daripada Bangil, Pasuruan, Indonesia. Ramai teman-teman kita yang bertanya ya, daripada Indonesia. Persoalan yang pertama Tuan Haji, masalah frozen shoulder. Terapi dan herbanya apa Tuan Haji? Alhamdulillah. Ya. Jadi biasanya kita ada satu produk khas ya yang dikenali sebagai OTS. On the spot. On the spot ini dia bertindak memang on the spot, segera sembuh. Iaitu bagi frozen shoulder ni kita boleh gunakan on the spot ini. Ada spray ya, nanti ada di Indonesia juga. Spray saja di mana tempat berlakunya sakit tersebut. Kalau di shoulder kita spraykan dekat situ. Termasuk juga orang yang ada masalah apa dipanggil tunnel carpal syndrome. Tunnel carpal syndrome ni 3 jari ni ya, yang dia jadi kaku. Kita spray juga situ. Kalau sakit di shoulder kita gunakan juga. Begitu. Kita ambil. Diikuti dengan SGH dan wave. Kita test. Gunakan juga SGH. Itu kita gunakan perawatan. Ya. Satu hal yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini ya, bahawa kita perlu mengambil sesuatu yang menghangatkan tubuh pada setiap hari. Apakah dia yang menghangatkan tubuh pada setiap hari? Salah satunya ialah minum kopi radik. Baik, saya sudah minum kopi radik sudah sekian lama. Betul. Faham. Pak Haji faham. Dan ramai yang menonton ini, Pak Haji faham, kata telah pun minum kopi radik. Tetapi ada cara dia. Cara dia, bagaimana cara memperkuatkan kopi radik? Potong jahe atau halia. Masukkan ke situ. Biar jahe dan halia itu diserap di dalam kopi radik, kemudian minum. Itulah dia obat yang sebenarnya. Apa juga jenis sakit yang ngilu, sakit sendi sebagainya, halia itu adalah obatnya. Tetapi halia itu mesti mix lagi dengan kopi radik. Potong-potong saja. Tuang dengan air kopi, kita tutup minum. Itu adalah yang terbaik. Satu. Yang kedua, salah satu ya, yang kedua, boleh minum MPH. MPH, minyak Pak Haji itu pun sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Misalnya ada orang kena demam COVID-19 ini, dia tidak ada SJ2. Misal kata dia tak ada SJ2, dia tidak lagi membeli dia punya embun pagi spray, dia boleh menggunakan MPH. Boleh menggunakan MPH. Kalau kita katakan kita tak ada lah MPH, IMS itu bisa gunakan. IMS. Ya, di mana IMS ini dia mempunyai kekuatan yang hampir kuat. Sama dengan SJ2 ataupun embun pagi. Ya, ini mudah terjangkau, boleh dibeli oleh semua orang ya. Itu ada di antaranya sebab dia agak sikit orang kata murah sebagainya. Pak Haji sedang lihat dia punya list produk-produk yang ada di Indonesia itu. Itu di antaranya. Kemudian apa yang Pak Haji nak sebut dekat sini ya, bahawa dia punya IMS ini, IMS ni banyak orang pun tanya Pak Haji, apa tu IMS? Kenapa dipanggil IMS ya? Sebenarnya macam ni. IMS ini sebenarnya memang Allah yang letakkan, mengilhamkan nama ini. Pak Haji terkenang satu peristiwa di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, di mana ketika Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan kota Palestin, pada ketika itu Salahuddin berjaya menawan
sebahagian besar termasuklah ratu pada ketika itu. Kemudian Salahuddin memberikan pengampunan kepada semua. Pengampunan kepada semua. Selepas Salahuddin mengatakan, aku beri pengampunan kepada raja kamu, kepada semua orang-orang yang ditawan, ini maksudnya tidak dibunuh. Lalu berkatalah panglima perang Kristian tersebut, dia kata, ketika kami menang, kami telah membantai umat Islam di dalam kota ini. Kami telah membunuh umat Islam. Lalu berkatalah Salahuddin, aku bukan orang seperti kamu. Aku adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Nak bagi tahu, aku bukanlah agama seperti mana yang kamu faham. Aku adalah Salahuddin yang memegang dengan akhlak daripada akhlak Islam. Jadi IMS ni maksudnya I'm Salahuddin. I'm Salahuddin. Jadi pada malam ini Pak Haji nak buka sikit rahsia lagi. Rahsia yang sebagai tanda kesyukuran bagi mereka yang melihat program kita pada malam ini. Apa dia? COVID-19 ini boleh kita menggunakan IMS. Masya-Allah. Boleh, mampu dengan izin Allah. Tapi kalau dikombinasikan dengan embun pagi spray, dikombinasikan SJ2, itu yang terbaik. Tapi kalau di peringkat awal ketika virus itu sudah berada di hidung, di mata sebagainya, IMS insya-Allah dengan izin Allah. Itu yang ingin Pak sampaikan pada malam ini, khususnya kadang-kadang ialah harga yang tinggi tak mampu dibeli, tapi kalau kita belilah, sebab ini susah ya. Kita Malaysia baru saja bermula, penyebaran akan jadi makin besar lagi. Ya, kalau yang terbaiknya sudah tentu kita juga embun pagi spray dengan SJ2. Tapi kalau kita sudah berhadapan, bagaimana kita tidak ada MPH minum atau IMS, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Haji. Soalan kedua daripada Tri Sugiharti ini, anak umur 6 tahun keluar cairan dari telinga bila batuk sejak bayi. Apakah terapi dan herbanya, Tuan Haji? Ya, jika keluar cairan di telinga, cara dia mudah saja ya. Bismillah, ambil dia punya kapas itu, kapas yang dia untuk masuk telinga tu, basahkan sikit dengan minyak zaitun. Basahkan sikit dengan minyak zaitun. Lalu dioleskan dia dekat situ, insya-Allah. Ya, itu adalah kaedah yang kita gunakan. Ya, jadi kalau kita tengok umur anak ni baru 6 tahun ya. 6 tahun dah boleh dah kita bagikan dia dengan ubat-ubat yang lain. Misalnya apa dia, boleh kita bagi SJ2, boleh kita bagi. SJ2 sudah boleh. Ataupun boleh bagi juga embun pagi spray. Ya, kita spray saja di mukanya. Spray juga di ubun-ubunnya, nanti insya-Allah. Karena kalau yang terjadi pada telinga, kepada mata, kepada hidung, ENT, ya, telinga, mata dan hidung ini, kebanyakannya ini dia ada masalah sinusitis. Tapi kita tak sebut anak ni dia ada masalah sinusitis, tetapi perawatan dia ada perawatan daripada menggunakan daripada embun pagi spray. Embun pagi spray itu bagus juga untuk sinusitis. Boleh kita gunakan, insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Haji. Kita teruskan dengan pertanyaan daripada Encik Roslan daripada Kelantan, Malaysia. Pertanyaan beliau, apakah herba yang sesuai untuk masalah lendir kahak yang berlarutan walaupun sudah makan ubat, doktor? Ya. Untuk kahak ini dipanggil expectorant. Expectorant tidak pecah. Pecah mukus dan dia akan keluarkan. Itulah yang Pak Haji sebut embun pagi spray tu. Itulah tujuannya, spray di dalam lidah dan SJ2 dia pecah. Kerana permasalahan kalau lendir itu tidak pecah, dia membalut di paru-paru. Bila dia membalut di paru-paru, kita tak boleh bernafas, sama seperti orang tenggelam dalam air.
nafas yang pendek-pendek, sakit pula itu. Ya. Apatah lagi kalau ikuti dengan batuk, Masya Allah, Subhanallah. Macam mana kita nak pecahkan itu ya? Nak pecahkan itu, kita ada berbagai kaedah. Itu dipanggil herba-herba. Ada herba ni kita kena faham banyak fungsi dia. Herba bersifat diuretik. Herba yang bersifat depuratif. Herba yang bersifat ekspektoran untuk keluarkan. Itu ke semua ada jenis-jenis herba. Klasifikasi herba ada 10 klasifikasi herba. Herba untuk hormon. Ya, jadi oleh sebab itu, maka apabila kita nak pecahkan itu, kita perlukan itu. Iaitu ST2 kapsul dan juga membagi spray. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Haji. Kita teruskan. Alhamdulillah banyak pertanyaan Tuan Haji dari teman-teman kita ini. Ayah daripada Palu, Indonesia, pertanyaan, kadang perut bahagian atas jika ditekan keras, kadang ngilu saat ditekan dan ada suara seperti air, sering kembung, kadang juga ada rasa panas-panas dalam perut. Mohon solusi herba apa yang baik dikonsumsi. Itu aja. Ya, ini terkait dengan masalah pencernaan. Pencernaan ini kita kena, yang pertama, jangan ambil makanan seperti daging, ya, yang susah untuk mencerna. Yang kedua, kita kena mula balik makan daripada jenis bubur. Bubur ya, iaitu seperti nasi bubur ya, itu adalah di antaranya. Sebab bila kita sebut pencernaan ini, dia sudah ada permasalahan, di mana dia sudah ada masalah, dia tak dapat mencerna. Tak dapat cerna ni banyak sebab. Apakah enzim pencernaan itu bermasalah, apakah masalah perut itu boleh mendatangkan permasalahan sebagainya. Tetapi Pak Haji nak cadangkan ya, bagaimana cara dia, iaitu ambil minyak zaitun. Ambil minyak zaitun. Dan jangan tidur selepas makan. Ya, itu di antaranya. Yang kedua, ketika kita makan, jangan minum air ais batu. Yang kedua, yang ketiga, kalau boleh jangan minum air banyak ketika makan. Itu sangat penting. Ya, sangat penting. Dan seperti mana yang Pak Haji sebutkan dalam kuliah kita yang lepas, waktu malam sebelum kita tidur, kita mesti ambil air hangat, air suam. Satu lagi iaitu susu. Susu ini ada setengah orang yang sesuai minum susu, ada orang yang tak boleh minum susu. Jadi tergantung dengan satu enzim laktase bahasa Indonesia, laktis dalam bahasa Malaysia. Kalau tidak ada enzim ini, pencernaan tidak dapat lakukan pada susu, dia jadi masam, dia jadi kembung, dia jadi seperti bunyi air dan juga sebagainya. Itu adalah antaranya yang boleh menyebabkan. Kemudian apakah herbanya? Biasanya kita bagi herba tujuh angin. Sangat bagus tujuh angin. Ya, memang pada peringkat awal sikit, untuk peringkat awal dia angin, betul. Tapi nanti akan hilang. Tujuh angin, ambil juga dia 3 kali 3 7 angin. Bismillah, sembuh dengan izin Allah. Tetapi kalau nak yang kopi, tengok ni. Kalau yang nak kopi, kena ambil kopi Himalaya. Kopi yang ada campur sikit garam. Sebab cara kita nak menetralkan balik asid dalam tubuh badan kita tadi ni, iaitu kita campur sikit garam. Boleh masuk dalam kopi apa pun, masuk sikit garam. Air kita nak minum pun masuk sikit garam. Tapi jangan sampai rasa garam tu, sedikit saja untuk pencernaan. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi itu mengambil garam sebelum makan. Kenapa Nabi mengambil garam sebelum makan? Adalah untuk membuat persiapan di bahagian perut untuk mengeluarkan enzim pencernaan. Jadi garam itu adalah sunnah. Ya, garam itu adalah sunnah. Jadi insya-Allah kalau boleh gunakanlah garam bukit. Garam bukit Himalaya, ya, seperti mana yang telah Pak Haji sebutkan. Kalau ada masalah bunyi macam air ataupun masalah pencernaan lah, maksudnya
Jangan lupa garam. InsyaAllah. Ya, terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah live ini semakin ramai diikuti dan kita di pihak HPA International mengucapkan terima kasih kepada anda yang mengikuti live. Anda tanya, Pak Haji jawab. Jadi kita teruskan Tuan Haji, insya-Allah. Ya. Seterusnya kita menerima persoalan daripada leader kita di Perak ni Tuan Haji, PJS Puan Nur Azakiah. Ini soalannya. Embun pagi dan SJ2 tidak boleh diberikan kepada pesakit leukemia. Tetapi sekiranya mereka ada jangkitan virus COVID-19, apa herba yang perlu diberikan Tuan Haji? Betul. Oleh sebab itu, maka kita boleh bagi IMT kapsul. Ya, kita boleh bagikan dengan IMT kapsul bagi menggantikan. Ya, bagi menggantikan SJ2 dan embun pagi spray. Ya, jadi itu adalah pergantiannya. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Untuk seterusnya Tuan Haji, soalan yang ke-10 pada malam ini, Rahmat daripada Maros, Sulawesi Selatan, punya pasien lidahnya bengkak, kadang muncul, kadang tidak, seperti dalam gambar Tuan Haji. Ini yang nampak gambarnya. Ya. Okey. Dan sudah diberikan herba antirek dan syak cartilage, namun masih sakit. Solusi herbanya Tuan Haji? Saya lihat daripada gambar ini, foto yang dihantarkan ini, satu perkara yang kita kena lihat secara serius juga ya, bahawa apa juga ulcer yang terjadi di lidah ya, boleh menyebabkan implikasi yang buruk juga kalau kita tidak rawat secara betul ya. Salah satunya kalau kita tengok di sini, mungkin boleh menggunakan IMS juga ya, ataupun boleh minum daripada MPH. Itu adalah antaranya untuk peringkat awal. Tapi kalau sekiranya besok tidak sembuh juga, maka Pak Haji cadangkan menggunakan bajakah. Bajakah 333. Baik, tentang bajakah ini ada cara menggunakannya. Kalau boleh ni Pak Haji tunjukkan sikit. Daripada bajakah ni ambil 3, tapi 3 tadi ni kita tak ambil secara langsung. Kita ambil 3 kapsul tadi, kita guna 2 gelas air besar tu, kita didih sampai tinggal 1 gelas, kita minum. Begitu juga pada waktu tengah hari dan begitu juga pada waktu malam. Tapi ada satu hal lagi, kadang-kadang ya, kita bagi orang tu ada tekanan darah rendah. Kalau orang tekanan darah rendah, kita tak boleh bagi 3, nanti HB dia akan drop lagi. Jadi oleh sebab itu kita kena mula dengan yang kecil, dengan 1. Tapi kalau orang itu dia tidak ada permasalahan darah rendah, insya-Allah. Bajakah ini dia bukan hanya sekadar untuk yang selalu kita dengar, bajakah baik untuk kanser, bukan. Dia ada untuk menghilangkan asid dalam tubuh badan kita, asam dalam tubuh badan kita. Kadang-kadang timbul ulcer ataupun pembengkakan radang, inflamasi ini jadi apa-apa di kat kulit kita misalnya, salah satunya ialah kerana asid yang terlalu tinggi. Sebab itu di dalam ilmu pengobatan herba dia ada satu silibus. Kita kena belajar tentang acidosis dan alkalosis. Apa itu acidosis? Acidosis itu ialah kadar asid dalam tubuh badan kita itu menimbun jadi tinggi. Itu kalau kita katakan dia, kalau dalam pengobatan Cina dipanggil bersifat yang. Apa yang disebut sebagai alkalosis? Alkalosis ini adalah bahasa bersifat bersebelahannya. Kalau tadi yang, ini yin. Jadi kebanyakannya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang tidak berasal daripada virus, bukan daripada kuman seperti darah tinggi, kencing manis, rheumatoid arthritis, seperti mana penyakit kanker dan sebagainya. Ini kebanyakannya daripada asid yang tinggi. Jadi sebab itu cara dia menghilangkan penyakit ini dengan menghilangkan asid. Pak Haji dah sebutkan macam mana cara menghilangkan asid yang paling cepat. Kulit lemon sajalah, campur sikit dengan madu, lagi enak. Guna air panas. Yang kedua apa dia? Pastikan jangan sampai sembelit. Kita guna pelawas. Kalau kita di Indonesia pun ada sebenarnya produk yang mempunyai sifat seperti
pelawas ya, yang ni boleh kita pun juga kita menggunakannya. Nanti Pak Haji tengok apa nama produk tersebut ya. Maaf ya, ini yang dikeluarkan oleh Pak Supri kita ya. Jadi alhamdulillah ada di dalam sini ya, Plants HT99. Plant HT99 ini ialah salah satu produk yang kita buat hasil daripada peracikan yang Pak Haji berikan. Ya, itu sangat baik untuk dia bertindak sebagai pelawas. Yang ketiganya ialah kita gunakan minyak zaitun. Dengar ya. Kalau kita bercakap tentang kesihatan, kita akan selalu sebut ada satu tempat yang sering dibangga-bangga orang di barat, iaitu satu tempat dipanggil Beverly Hills. Beverly Hills ni orang kaya-kaya. Orang hebat-hebat, orang berstatus tinggi lah konon-kononnya, tapi banyak penyakit. Ada satu negara umat Islam yang miskin, Albania, tapi mereka jarang kena penyakit. Masya-Allah. Apa rahsia mereka? Albania terkenal dengan negara miskin, umat Islam makan pun kadang-kadang susah dan sebagainya, tapi mereka tak ada penyakit. Beverly Hills terdiri orang kaya-kaya dengan diet mereka yang begitu hebat dan sebagainya, tapi banyak penyakit. Apa bezanya? Bezanya ialah orang-orang kita di Albania ini, mereka kebanyakannya ambil buah zaitun. Zaitun ialah salah satu pengubatan yang turun bersama dengan wahyu. Masya-Allah. Dipanggil sebagai pohon barakah. Pohon barakah. Barakah ni dia tinggi lagi daripada, tengok ya, yang pertama sesuatu yang thayyiban, satu yang baik. Baik. Atas lagi halal. Atas pada halal ialah barakah. Allah. Itu dia. Jadi boleh jadi sesuatu ini yang Allah sendiri yang disebut sebagai pohon barakah ini, Nabi pun sebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, minyak zaitun, pohon zaitun adalah pohon barakah. Ya, jadi oleh sebab itu maka jangan tinggal sebagai seorang herbalist, sebagai orang yang menggunakan herba dalam kehidupan seharian ini. Kalau kita nak tengok kepada tip Nabawi, jangan tinggal minyak zaitun. Pak Haji dah bagi contoh. Kita tengok diet Mediterranean banding dengan diet yang diamalkan di negara-negara Europe. Kita tengok bagaimana diet bagi orang-orang. Kalau kita pergi ke tempat di negara-negara Arab, tengok mereka makan daging, Masya Allah, menakutkan. Tetapi mereka tercover dengan minyak zaitun. Mereka walaupun dia betul gemuk ada banyak, tetapi stroke mereka kurang. Pasal apa? Mereka mengkonsumsi zaitun. Penyakit kanser mereka kurang, mereka mengkonsumsi zaitun. Zaitun ni istimewa. Kerana itu Allah bersumpah, watini wa zaitun. Allah bersumpah dengan pohon tin dan pohon zaitun. Dan zaitun ini diceritakan Allah berulang-ulang dalam Quran. Itu yang sepatutnya kita, bila kita ada masalah dalam kesihatan, maka cepat-cepat kita ambil kembali pada tip Nabawi, iaitu salah satunya ialah zaitun. Dan zaitun ini Allah cerita dalam Quran. Al-Quran itu kan mukjizat. Jadi zaitun juga bukan sebarangan pohon. Dah tambah lagi pohon yang barakah. Masya Allah. Kita bagi HPA khususnya kita cuba mendapatkan minyak zaitun. Pertama kita cuba dapat daripada Palestin. Zaitun yang hidup yang 500 tahun, yang mempunyai besar. Tetapi kejahatan yang dilakukan oleh Israel sekarang ialah mereka menebang pohon-pohon zaitun yang dimiliki oleh orang-orang Palestin. Antaranya. Dan HPA pertama kali mengimport zaitun daripada Syria, Syrian olive oil. Syria pada ketika itu tak boleh bawa masuk zaitun, tak boleh masuk. Kebanyakan zaitun ini dimonopoli oleh syarikat-syarikat di negara-negara Europe. Mana ada Syrian olive oil, mana ada? Tak ada. Ya, kebanyakannya dia akan tulis daripada Spain,
pada negara-negara yang bukan sebenarnya yang mengeluarkan ini banyak di Jordan banyak. Adakah kita tengok di pasaran Jordan olive oil? Kemana? Sebab mereka semua dimonopoli. Jadi oleh sebab itu kita kena ingat, ini adalah pohon yang Allah cerita di dalam Al-Quran, pohon barakah. Walaupun ada dalam kitab-kitab dulu, ada diceritakan. Ya, kitab-kitab Nabi-Nabi dulu pun ada diceritakan. Tetapi kalau kita tak jumpa zaitun, maka kita tidak menemui pengobatan lagi. Jadi kalau kita belajar tentang perubatan tib Nabawi, jangan tinggal minyak zaitun. Itu di antaranya, insya-Allah. Ya, Masya Allah. Terima kasih atas jawapannya Tuan Haji. Kita teruskan kepada soalan yang ke-11 malam ni Tuan Haji. Daripada Encik Husin daripada Pahang, Malaysia. Pertanyaan beliau, jika tisu bahu terkoyak, dah sekian lama mengidapnya, nak angkat tangan pun tak boleh, herba apa yang terbaik untuk masalah tersebut Tuan Haji? Ya. Yang paling susah sekali kita rawat ialah tisu yang terkoyak. Betul, itu adalah antara yang biasanya kita jumpa lah. Tetapi kita ada satu bahan yang dipanggil hirudin. Hirudin ini adalah bahan aktif daripada lintah. Lintah ataupun enzim lintah dibuat. Enzim lintah ni bukan mudah untuk menghasilkannya. Ya, orang dulu dia panggil minyak lintah gunung lah sebagainya, tetapi mereka telah memasak enzim ni. Kalau kita masak musnah. Jadi penyediaan enzim ini tidak boleh dilakukan dengan cara masak. Sebab tu kita tengok minyak lintah gunung ya berkesan juga, tapi tidak kuat ya. Jadi enzim ini dibuat, kalau di HP ini kita panggil hirudin. Hirudin ini dibuat dengan tidak melalui pemasakan, tetapi mempunyai kesan yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat kuat, khususnya untuk ligamen yang terkoyak. Kita sapukan dekat situ. Ya, kita ambil, kita sapu di kawasan yang tersebut. Biasanya di paha ini juga berlaku sebagainya, dia akan melakukan penyembuhan. Hirudin ini bukan hanya sekadar itu. Kalau orang ada sakit jantung yang ketersembatan, kita sapu saja dekat luar. Dan kalau kita nak tengok betul tak hirudin ini bagus ataupun tidak, ya, malah kita faham ya, hirudin ini sebenarnya ialah enzim daripada lintah. Sebab tu kalau kita tengok lintah, kalau dia dah orang kata digigit kita, lepas dia keluar tu, dia akan mengeluarkan lagi darah, akan keluar lagi. Dia anti pembekuan. Begitu ketika orang ada masalah dekat jantung, dia ada darah beku, ambil hirudin sapu di bahagian luar saja, insya-Allah. Kalau orang bekam, paling mudah tengok. Bekam tu, kalau kita bekam dia, darah keluar itu membeku, cuba kita gunakan hirudin, insya-Allah dia tidak membeku. Jadi itu ada antaranya, ambil hirudin, disapu, kemudian kita bekam dekat situ sebagai asas untuk kita bekam. Hari ni ada orang guna bekam lintah. Bekam lintah, di mana lintah itu diambil untuk digunakan untuk dia hisap ya. Jadi lintah itu hisap. Bila lintah itu hisap, dia tidak berhenti, darah keluar terus keluar. Mereka buat di lidah untuk jantung ya, ada buat dekat muka untuk kecantikan dan sebagainya. Cuma di HPA kita tidak mempraktikkan itu, tapi kita gunakan enzim dia. Kita tidak mempraktikkan menggunakan lintah ya. Di sini Pak Haji tidak memberi komentar, cuma harus bersih betul-betul, sebab takut ada infection, ada jangkitan daripada lintah tersebut. Itu kena berhati-hati, sebab daripada pemerhatian Pak Haji, ada orang yang menggunakan bekam lintah ini, akhirnya dia jadi semakin parah. Itu pemerhatian daripada Pak Haji. Jadi oleh sebab itu kita guna saja dia punya hirudinnya.
Ya, itu yang kita sapu sebagainya. Yang kedua, begitu darah itu kental, darah itu jangan terlupa kita gunakan AGH. Ya, AGH itu bila kita buat, dia tidak akan membekukan kita punya darah. Itu yang paling penting. Sebab bila usia kita ini makin lama, makin tua, darah kita makin kental. Sebab itu di negara-negara barat, ketika usia 40 tahun, mereka sudah mengambil ubat pencahaya darah. Ubat pencahaya darah, heparin dan sebagainya. Tapi kita tidak. Kita tak guna ubat pencahaya darah. Kita guna AGH. AGH itu sangat-sangat bagus untuk mencairkan darah. Selain daripada kita gunakan Galix, ataupun dalam produk kita ada kapsul bawang lanang. Itu pun bagus. Bagus sekali. Di mana bawang lanang putih yang kita proses, yang mengandungi allicin, satu minyak allicin yang sangat bagus sebagainya. Itulah caranya, ya, dengan cara kita menggunakan itu, insya-Allah. Bagi mereka yang tak jelas apa yang Pak Haji terangkan ini, boleh hubungi terus. Pak Haji boleh WhatsAppkan. Insya-Allah lah, ya. Kita kerja untuk membuat perawatan ini bukan hanya fikir pada soal wang saja, tidak. Kita fikir kadang ketika kita sedang tidur, orang tak boleh tidur, sakit. Jadi insya-Allah Pak Haji buka 24 jam. Tapi kalau Pak Haji tertidur tu, maaf, bentar lagi kalau dah terjaga, Pak Haji tengok adalah soalan dekat situ, insya-Allah kita akan jawab. Sebab apa? Pak Haji membayangkan ketika Pak Haji sedang tidur, ada orang yang tak boleh tidur, sedang sakit. Itu saja bayangan, supaya kita ni kalau boleh kita nak cubalah untuk meringankan, paling kurang meringankan permasalahan saudara kita. Kalau kita tak boleh bagi wang kepadanya, kita tak boleh pergi kepadanya, tak pergi ke rumahnya, sekurang-kurangnya ada amalan juga Pak Haji di malam-malam hari mengurangkan kesakitan yang sedang beliau tanggung. Daripada pengalaman, Pak Haji boleh cerita. Ada satu pengalaman yang menarik. Ya. Ada satu orang perempuan yang kena breast cancer. Breast cancer stage 4. Stage 4 ini dia sudah pergi ke tulang. Bila dia pergi ke tulang, sakitnya tidak boleh dibayangkan. Terlalu sakit. Maka pada setiap malam, jam 1, jam 2 malam, dia akan mesej, saya terlalu sakit Pak Haji. Dia tak akan ambil kira sama ada Pak Haji jawab atau tidak, tapi dia tidak tahu ke mana dia nak meluahkan kesakitannya itu. Jadi kita ini pun, kalau kita memiliki tubuh badan kita ini, kalau boleh orang sandarkan kesakitan itu kepada kita, silakan. Boleh kita serat kesakitan itu. Jadi dia hantar, Pak Haji sudah stage 4, sudah bagi semua herba pun dia tetap berkesan, Pak Haji tak berkesan, aku jadi seperti ini sebagainya. Jadi setiap malam dia hantar, Pak Haji kata okey, baca surah ini. Dia kata dia pun baca surah. Jadi bila dia baca Al-Quran itu, dia hilanglah sikit sakitnya, sempatlah sampai pada waktu pagi. Besok malam dia hantar lagi. Sakit, surah yang kedua, surah yang ketiga. Pak Haji ingat mungkin dah 20 surah lebih yang Pak Haji suruh dia baca. Dia sakit, jadi membolehkan cara hilang sakit dia baca Al-Quran pada setiap malam. Kemudian selepas itu dia tidak hantar lagi. Besok tak hantar lagi, lusa tak hantar lagi, kemudian tidak hantar lagi. Daripada berita yang dikeluarkan oleh teman-teman, beliau sudah meninggal dunia. Ini yang membuatkan kita, jadi kita pun susah nak tidur. Sama seperti kita dengar saudara-saudara kita di Palestin dibunuh. Dibunuh dengan kekejaman Israel ini. Kita tak boleh untuk kita nak duduk menenangkan diri. Kita jadi marah. Sebab tu kita tengok kalau orang itu bersekongkol dengan bisnes orang Yahudi, kita jadi marah. Bukan marah kepada orang tu, marah kenapa kamu ambil sikap membantu orang yang membunuh saudara-saudara kita di Palestin. Kalau orang membunuh ibu ayah kita, marah dah. Macam mana kita boleh pergi berbelanja di sebuah tempat yang orang itu gunakan wang untuk membeli peluru untuk menembak anak, isteri
dan saudara kita? Boleh? Tak boleh. Itu juga yang kedua. Kadang-kadang kita tak boleh tidur kerana kita fikirkan begitu. Rasa marah ada, rasa sedih ada. Begitu juga ketika kita buka tempat perawatan. Di mana orang itu nak cerita tengah-tengah malam? Di mana? Ya, bismillah, silakan. Klinik yang kita buka tak pernah tutup. Tak pernah tutup. Cumanya terkadangnya kerana mesej terlalu banyak, dia sudah berada di bawah. Jadi sebab itulah selalunya Pak Haji pesan, kalau mereka yang ada masalah kesihatan, kalau tak dijawab, mohon maaf banyak-banyak. Sebab mesejnya sudah tak boleh dijawab sebab ada di bawah. Bila tengok saja dia HP itu, Pak Haji online, tulis online, terus dimesejkan pada ketika itu. Nanti dia akan naik semula ke atas. Hanya cukup bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup itu saja. Nanti Pak Haji dah bisa membaca dah apa yang sebenarnya. Mudah-mudahan ini adalah jihad kita. Ini adalah perjuangan kita. Ini saja yang kita boleh berikan. Kerana kita juga tidak siapa-siapa. Kita pun tidak ada siapa-siapa. Jadi ini yang boleh kita berikan di sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Ya. Ya, terima kasih Tuan Haji yang banyak melayani teman-teman kita daripada seluruh Malaysia dan Indonesia, insya-Allah. Jadi kita teruskan program soal jawab herba dan perawatan. Anda tanya, Pak Haji jawab. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, bapa ibu di Malaysia dan Indonesia, like serta komen serta hantar pertanyaan di dalam ruangan komen itu, atau nombor HP atau nombor handphone yang telah kita berikan, serta yang paling penting anda share program ini, ya, insya-Allah. Ya, seterusnya Tuan Haji daripada Palu, Indonesia, Pak Andi Ahmad yang bertanya, saya mahu tanya produk herba apakah yang digunakan untuk anak usia 10 tahun punyai bau mulut walaupun sudah rajin sikat gigi atau gosok gigi, dan apakah dosisnya sama dengan dosis orang dewasa? Ya. Ini penyakit yang panggil halitosis, ya. Dia mungkin boleh datang pada perut, boleh datang pada bakteria dalam mulut kita sebagainya. Jadi berdasarkan kepada praktik herba yang telah kita amalkan, kalau apa pun kita guna, sama ada kita menggunakan daripada ubat-ubat kimia, ya, khususnya, dia tak akan hilang. Tak akan hilang. Tetapi ada satu herba yang sangat bagus yang boleh kita gunakan, iaitu anti-rat. Maka anti-rat, bila kita ambil anti-rat itu, dengan otomatisnya bakteria yang buruk itu akan dibunuh oleh bakteria-bakteria yang baik. Pak Haji fikir, ya, tak sampai, ya, dia punya 1 minggu hilang. Hilang. Ini pernah Pak Haji bertemu dengan pesakit-pesakit yang begini, dan seterusnya bagi orang yang sakit tekak, kerongkongan ini pun itu adalah ubat anti-rat. Sebab itu kalau kita tengok orang yang kena COVID-19 ini, dia pun ada masalah sakit tekak perih, kan. Jadi itu juga boleh gunakan anti-rat. Kita boleh mencuba kerana nak cari keserasiannya. Berapa dosnya? Kalau kita tengok tadi anak tadi 10 tahun, ya, cukup dengan 2 pagi 2 malam, bismillah, sembuh. Kalau kita kata guna pasta gigi, kita gunakan ubat komo, ya, ubat untuk cuci itu tak berkesan. Tidak berkesan. Anti-rat yang berkesan, insya-Allah. Ya, terima kasih Tuan Haji. Alhamdulillah, moga Pak Andi Ahmad daripada Palu, Indonesia berpuas hati dengan jawapan daripada yang berbahagia Pak Haji. Dan seterusnya Tuan Haji, untuk soalan yang ke-13 pada malam ni, Novi daripada Pekanbaru, Indonesia. Pertanyaan beliau, ada salah seorang ahli keluarga sakit kepala dan jadi terganggu tidurnya. Langsung diberikan kopi Radix, SJ2 dan EP spray, embun pagi spray. Alhamdulillah, selepas 2 hari tubuh kembali sihat, tidur kembali normal. Namun selepas ambil embun pagi spray, jadi sangat mengantuk sekali. Selepas 2 jam kembali okey, dan selepas makan SJ2 jadi pusing beberapa saat. Mohon penjelasan untuk ini, Pak Haji. Ya. Ini adalah terkait dengan sakit di dalam kepala. Memang betul, bila dia gunakan daripada
embun pagi, spray, dia guna SJ2, alhamdulillah. Memang betul kita gunakan, dia akan jadi ngantuk dan sebagainya. Sebab ngantuk tu satu mekanisme. Apabila ada terkontaminasi tubuh orang kita dengan kuman, maka cara dia nak sembuh dia akan mengantuk. Dia akan buat mengantuk. Cumanya untuk sakit kepala ini, Pak Haji nak cadangkan seperti mana yang Pak Haji selalu sebut, ada dua. Sama ada kapsul manggis ataupun guna daripada apa disebut sebagai bajakah. Kapsul manggis atau gunakan bajakah. Jadi kedua-duanya itu sangat sesuai untuk sakit kepala. Cumanya kenapa bila guna SJ2 tadi dia jadi pusing? Kerana darahnya dah jadi semakin rendah. Darah rendah. Jadi cukuplah kita guna embun pagi spray, cukup insya-Allah. Jadi bila kita ambil kopi, baik. Pak Haji nak sebut sikit pasal kopi, pasal kopi. Kopi ini dia boleh untuk guna orang yang ada darah rendah. Kopi boleh guna untuk darah rendah. Khususnya kopi black coffee yang ada di Indonesia dan juga Radico boleh digunakan untuk orang yang ada tekanan darah rendah. Ini sangat baik. Sebab kita lihat bahawa orang yang ada tekanan darah rendah ni dia selalu pusing. Kalau dia makan herba yang mengkudu, SJ2 yang ambil banyak sikit, dia akan jadi pusing. Sebagainya. Jadi oleh sebab itu kalau pusing saja kita kurangkan dos. Tapi alhamdulillah lah kalau sudah hilang sakit kepalanya. Mengantuk tu yang kedua ialah kerana defisit. Memang betul orang yang dah tak tidur bermalam-malam, tiba-tiba dia lupa ubat dia ngantuk itu petandanya dia telah defisit sangat, hutang tidur. Dia akan dia tidur. Dia dah semakin rilis. Yang kedua yang Pak Haji nak bagi tip untuk semua pada malam ini, dan Pak Haji lihat ada juga daripada Thailand. Terima kasih yang mengikuti daripada Thailand juga saudara kita di Thailand. Apa khabar? InsyaAllah nanti kita ketemu lagi selepas daripada masalah ini, ujian ini. Baik, insyaAllah. Salah satunya ialah dengan menggunakan daun bunga Cina, gardenia. Tadi ni Pak Haji ada sebut kadang-kadang gardenia, garcinia. Garcinia itu asam gelugur. Buat untuk slim, kita rendam, kita minum. Atau kita nama produk kita Stomaki. Tetapi yang paling mudah kita rendam, ambil asam keping, rendam dengan air panas, kita minum. Dia akan membakar. Dia ada hydroxycitric acid. Orang yang obes pasti kurus insya-Allah. Dan dia selamat. Dia telah dikatakan selamat oleh WHO yang tidak merosakkan hati. Kebanyakannya orang ambil ubat untuk slimin, untuk kurus akan merosakkan hati. Nanti insya-Allah kuliah besok Pak Haji akan cerita sikit bagaimana nak jadi slim. Macam mana nak bagi jadi, bukan kurus lah, slim. Kurus tak cantik pula, kurus sangat ni nampak macam lidi saja. Tak boleh dah macam tu. Tapi slim ni elok maksudnya, masya-Allah. Itu yang pertama. Tetapi yang Pak Haji nak sebut tadi bukan garcinia, bukan gardenia. Cuba nanti type gardenia. Gardenia tu bunga Cina. Di Indonesia panggil kaca piring. Kaca piring. Gardenia. Bunganya tu putih-putih, tebal, wangi, daunnya warna hijau kehitaman sikit. Wangi. Daun itu kita ramas, ramah, kita kompres di kepala. Untuk sakit kepala, anak demam, migrain. Sangat sejuk. InsyaAllah nanti akan Pak Haji bagikan penerangan lagi dalam kuliah-kuliah. Harap istiqamah ikut kuliah ni. Jangan sampai sekejap ikut, sekejap tak ikut. Nanti insya-Allah hanya melalui kuliah online saja kita minta Pak Haji doakan. InsyaAllah. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira kepada yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad,
owner dan founder HPA International. Dan alhamdulillah Tuan Haji malam ni dapat kita melayani 13 soalan teman-teman kita daripada Malaysia, Indonesia, dan kita percaya teman-teman kita juga di Thailand, di Singapura, dan tak lupa juga daripada Brunei Darussalam, Vietnam, dan kita percaya seluruh dunia menyaksikan program pada malam ini Tuan Haji. Soal jawab herba dan perawatan, anda tanya, Pak Haji jawab. Masya Allah tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada semua yang menyaksikan live ini. Yang penting anda share, ya, kongsikan live ini supaya ramai lagi teman-teman kita yang ada permasalahan kesihatan mereka boleh bertanya direct dengan yang berbahagia, Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HP International. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan, setiap hari kuliah herbal live online bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, owner dan founder HPA. Kalau di Malaysia jam 2 petang. Kalau di Indonesia siaran langsung live ini jam 1 siang, insya-Allah. Dan yang paling penting dalam kita menangani COVID-19 ini, jangan tinggal kopi radik mais cawan ini, ya, menjadi pencegahan kepada COVID-19 insya-Allah, untuk kita tingkatkan imuniti kita. Dan seterusnya insya-Allah jangan lupa juga embun pagi spray serta SJ2. Ini satu resep daripada yang berbahagia Tuan Haji yang sangat-sangat istimewa dalam suasana masyarakat dunia menghadapi COVID-19 ini insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji yang memberikan ruang masa 1 jam lebih pada setiap malam ya, dalam program soal jawab herba dan perawatan, anda tanya, Pak Haji jawab. Untuk akhirnya kita tutup program ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Main secawan tiada hari tanpa kopi radik. Minumlah kopi radik, terbukti khasiatnya kecukupan.